Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang semulakan Fungsi Surau serta aljatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, sidang hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, walaupun dalam suasana PKP ini kita masih lagi dapat melaksanakan, meneruskan kuliah maghrib kita walaupun secara online. Moga-moga dalam norma baru kita menuntut ilmu ini, Allah berikan ganjaran juga, ganjaran pahala yang besar kepada mereka yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan jalannya menuju syurga Allah SWT. Hadirin hadirat sekalian, semoga usaha kita menuntut ilmu ini Allah akan permudahkan jalan kita untuk masuk syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedang hadirin sekalian, pada malam ini saya akan bicarakan salah satu mukjizat Al-Quran, iaitu Al-Quranul Karim tetap terjaga seperti mana ia diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman sidang penonton, hadirin hadirat sekalian, kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini banyak. Cuma yang kita tahu termaktub dalam Al-Quran ialah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ini 4 kitab yang kita tahu. Namun demikian, banyak lagi kitab-kitab yang Allah turunkan yang tidak diperincikan oleh Allah SWT secara detail. Apakah nama-nama kitab ini dalam Al-Quran? Saya dijelaskan dalam video-video sebelum ini tentang jumlah para rasul dan jumlah kitab wahyu yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Namun demikian, walaupun banyaknya kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan ke muka bumi ini, tidak ada satu kitab pun yang Allah turunkan ke muka bumi ini di mana Allah menjanjikan Allah akan menjaga keaslian kitab tersebut, melainkan Al-Quran. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Al-Quran seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada bersama kita sekarang, berbanding dengan kitab-kitab yang lain, ya. Tidak, kalau kita lihat ramai sendiri ilmuwan Kristian menyatakan bahawa contohnya kitab Bible, ya, yang didakwa sebagai kitab suci firman Tuhan, ramai pemimpin ataupun ilmuwan Kristian, antaranya Beth Ehrman, yang menyatakan bahawa the original text of the Holy Bible is not longer exists. Kitab asli Bible sudah tidak lagi wujud, tidak ada, tak wujud lagi, ya. Kitab asli Bible sudah tidak wujud lagi. InsyaAllah kita akan lihat sekiranya ada masa nanti kita akan bicarakan bagaimana bukti bahawa berlakunya penyelewengan, pemalsuan, pengurangan, perubahan dalam kitab Bible. Cuma kita fokus dahulu tentang Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Sebab itulah kita perhatikan bersama kita mushaf-mushaf yang Allah, mushaf-mushaf di mana ayat ini adalah sama
dengan ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut tafsir Jalalain, Allah menegaskan dalam ayat ini bahawa dialah Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, dan Allah sendiri yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga keaslian Al-Quran daripada sebarang pemalsuan dan perubahan. Walaupun ada banyak usaha yang dilakukan untuk memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan boleh Google dekat internet beberapa surah palsu. Contohnya surah Al-Mujahidun, surah As-Sajidun, ya. Namun orang yang mengetahui bahasa Arab secara mudah dia tahu bahawa ayat-ayat ini bukan ayat Al-Quran. Orang yang mengetahui bahasa Arab walaupun dia tak hafal ayat-ayat Al-Quran, dia dapat membezakan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat manusia. Kerana terdapat jelas perbezaan kalamullah, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Kalamullah ini tidak dapat ditandingi oleh kalam manusia. Dan kita akan perhatikan di sini bagaimanakah keaslian Al-Quran itu terjaga. Sebelum kita lihat tentang keaslian Al-Quran, mari kita lihat proses penurunan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini melalui 3 proses penurunan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Quran daripada Allah kemudian terjaga di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dijelaskan dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Bal Qur'anul Majid, bal huwa Qur'an Majid fi Lauhil Mahfuz. Bahkan ialah Quran yang Majid, Quranul Majid, Quran yang mulia, ya. Fi Lauhil Mahfuz, yang terdapat di Lauhil Mahfuz. Tuan boleh rujuk dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga ayat 22. Jadi peringkat pertama penurunan Al-Quran daripada Allah SWT ke Lauhil Mahfuz. Kemudian peringkat yang kedua penurunan Al-Quran ialah daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, ya. Inilah yang biasa kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam qadar, ya. Kedua-dua peringkat ini Al-Quran diturunkan sekaligus. Peringkat yang pertama daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz, kemudian peringkat yang kedua daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kedua-dua peringkat ini diturunkan secara sekaligus. Kemudian peringkat yang ketiga ialah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, ataupun dalam bahasa Arab disebutkan secara munajjaman, ya, secara peringkat-peringkat selama 23 tahun dalam 2 fatrah yang berbeza, 2 zaman yang berbeza, 2 peringkat yang berbeza, itu peringkat Makkiyah dan peringkat Madaniyah selama 23 tahun sepanjang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah Nabi wafat, ya. Nabi wafat berada di Madinah selama 23 tahun ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 peringkat bagaimana Al-Quran diturunkan daripada Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dijelaskan oleh tafsir Jalalain, Allah SWT yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga keaslian Al-Quran. Jadi bagaimanakah keaslian Al-Quran ini tetap terjaga sehinggalah sekarang? Dan tuan-tuan sekalian, apabila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita ketahui, ayat yang pertama turun di Gua Hira, iaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ini ayat yang pertama. Dan sepanjang ia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
penjagaan Al-Quran ini banyak bergantung kepada hafalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat dan dihafal oleh para sahabat. Daripada Baitul Izzah langit dunia ini dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihafal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat dan para sahabat menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang sahabat dan yang paling terkenal ialah 7 orang sahabat Nabi yang mahir tentang ilmu qiraat, ya, ilmu bacaan Al-Quran. Dan antara 7 orang yang terkenal ini ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda dan Abu Musa al-Ash'ari. Ini adalah 7 orang sahabat yang paling mahir. Namun demikian, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran bukan 7 orang ini. Ini adalah di antara kalangan 7 orang para sahabat yang paling mahir dalam bidang ilmu qiraat, di mana Al-Quran diturunkan dalam huruf yang berbeza-beza. InsyaAllah bab qiraat kita akan bicarakan kemudian. Hari ini saya bicarakan tentang bagaimana Al-Quran tetap terjaga, mukjizat Al-Quran tetap terjaga sehingga sekarang. Kemudian dalam masa yang sama, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah berlakunya penulisan ayat-ayat Al-Quran. Cuma ia tidak ditulis dalam bentuk satu buku. Yang apabila bacaan ayat Quran diturunkan, Nabi sampaikan pada para sahabat dan ada para sahabat yang mencatat ataupun mencatatkan ayat Quran tersebut. Dan di antara para sahabat yang mencatat ayat Quran yang turunkan pada Nabi Muhammad SAW ini, ingat ya, pada zaman ini Al-Quran dicatat dalam lembaran-lembaran kulit-kulit binatang ataupun di pelepah tamar ataupun di tulang-tulang belikat. Ia bukan dalam bentuk satu buku atau satu mushaf, ya, masih dalam bentuk bercerai-cerai. Namun sebahagian para sahabat yang menjadi penulis wahyu ialah antaranya 4 orang khulafa ar-rasyidin ini, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di samping itu, ada lagi kalangan para sahabat yang juga terkenal sebagai penulis wahyu. Antaranya ialah Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid dan Thabit bin Qais. Khalid bin Walid ini walaupun dia agak lewat memeluk agama Islam, Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah, ya. Khalid bin Walid adalah di antara orang yang mahir dalam bahasa Arab. Ayah beliau Walid bin Mughirah merupakan di antara pemimpin Quraisy yang paling pandai dalam sastra bahasa Arab, ya. Jadi Khalid juga di antara orang yang pandai bahasa Arab dan dia juga di antara penulis wahyu. Jadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat ni peringkat pertama penurunan Al-Quran kepada di dunia ini ialah pada Nabi Muhammad SAW. Jadi proses penjagaan Al-Quran, bagaimana Allah jadikan Al-Quran tetap terjaga. Allah menjadikan beberapa orang sahabat Nabi menghafal Al-Quran setelah mereka mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian ayat-ayat ini dicatat oleh beberapa orang sahabat yang telah saya sebutkan tadi. Namun di saat-saat akhir di bulan Ramadan, sebelum wafatnya Nabi melakukan murajaah ataupun tadarus membaca ayat Quran daripada awal hingga akhir yang dicek ataupun diperiksa oleh Jibril, ya. Sehinggalah ayat itu solid seperti mana yang ada sekarang dan dihafal oleh para sahabat seperti mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan ini tuan-tuan, bagaimana Allah SWT menjaga Al-Quran. Peringkat zaman Nabi Muhammad dalam 3 bentuk. Nabi sendiri menghafal Al-Quran, kemudian sahabat menghafal Al-Quran, yang ketiga dicatat oleh para sahabat walaupun bukan dalam bentuk buku-buku.
ya, dalam bentuk lembaran-lembaran di kulit-kulit binatang, di pelepah taman dan sebagainya. Jadi apabila wafatnya Rasulullah SAW yang menerima wahyu daripada Allah SWT melalui Jibril, masih ada di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran, seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama dilantik ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah lebih kurang 2 tahun lamanya. Namun dalam zaman Abu Bakar ini berlakunya apa yang dinamakan tindakan riddah, mereka yang ingkar untuk mengeluarkan zakat, ya. Dan keingkaran ini diperangi oleh Abu Bakar. Demikian juga peperangan kalau kita perhatikan peperangan yang dicetuskan ataupun disebabkan oleh Musailamatul Kadzdzab, di mana beliau antara orang yang menjadi pendusta yang mengaku sebagai nabi, dan diperangi oleh Abu Bakar. Peperangan memerangi Musailamatul Kadzdzab dan pengikutnya yang berlaku di Yamamah dikenali sebagai peperangan Yamamah, dan ramai di kalangan para sahabat yang syahid. Dan yang menjadi lebih malang ketika itu ialah ramai para sahabat yang hafal Quran telah pun syahid. Dijangkakan lebih kurang 500 hingga 600 orang para sahabat yang hafal Quran syahid. Jadi apabila bilangan para sahabat yang menghafal Al-Quran ni syahid, kebimbangan timbul. Semakin ramai para sahabat yang menghafal Quran meninggal dunia. Jadi Abu Bakar mencadangkan kepada Sayyidina Umar, mencadangkan kepada Abu Bakar agar ditulis Al-Quran dalam bentuk mushaf. Quran dikumpulkan dalam bentuk buku supaya boleh dibaca oleh generasi umat Islam selepas itu. Tidak hanya bergantung kepada hafalan para sahabat. Tidak dinafikan tuan-tuan, tidak semua para sahabat yang menghafal Al-Quran. Jadi bilangan 500 hingga 600 orang ini angka yang cukup besar. Kebimbangan Sayyidina Umar terhadap para sahabat yang syahid dalam peperangan Yamamah ini menimbulkan idea kepada Sayyidina Umar agar Abu Bakar sebagai khalifah melakukan usaha untuk membukukan Al-Quran. Walaupun peringkat awal Abu Bakar agak reluctant, tidak berapa setuju dengan cadangan ini, namun setelah diulang-ulang ditegaskan oleh Sayyidina Umar tentang kelebihan dan bahayanya sekiranya tidak dibukukan, akhirnya Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran dan dibukukan dalam bentuk satu buku. Sebab itulah penjagaan Al-Quran di zaman Abu Bakar ini, proses pembukuan Al-Quran dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar telah meminta Zaid bin Thabit mengetahui kumpulan untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat dalam bentuk lembaran-lembaran, dan juga para hufaz dikumpulkan supaya dapat ditulis balik dalam bentuk buku, ya. Cerita ini ada juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Zaid yang diperintahkan untuk menyusun ayat-ayat Al-Quran ini menjadi satu mushaf, ikut seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang disahkan oleh Jibril. Jadi Zaid telah menyusun menjadi satu mushaf yang teratur berturutan surah demi surah, daripada surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Dan mushaf ini berada di tangan Sayyidina Abu Bakar sehinggalah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini diserahkan kepada Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar berlalu sehinggalah Sayyidina Umar mati terbunuh. Datanglah khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Umar wafat, mushaf ini dipegang oleh anak Sayyidina Umar, iaitu Hafsah, yang juga merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila
berlaku perubahan kepimpinan zaman Sayyidina Uthman, Islam terus berkembang. Ya, di zaman Umar Islam telah berkembang seluruh dunia. Zaman Umar Uthman, Islam juga terus berkembang. Namun pada tahun yang ke-25 Hijrah, setelah berlakunya peperangan demi peperangan, selepas pembebasan Armenia dan juga Azerbaijan, seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman datang menghadap Uthman bin Affan sebab beliau mendengar ada orang yang membaca Al-Quran mengikut dialek masing-masing dan tidak mengikut seperti mana ayat Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, untuk mudah kita memahami, bahasa Melayu kita pun banyak dialek, ya. Orang Kelantan bercakap dengan cara Kelantan, orang Terengganu ada dialek Terengganu, orang Kedah, Penang ada dialek sendiri, orang Sarawak ada dialek yang mungkin orang Melayu sukar untuk fahami apabila kita mendengar cara orang Melayu Sarawak bercakap. Demikian juga orang Sabah ada dialek mereka sendiri. Walaupun semua ini adalah bahasa Melayu, kita ada dialek yang berbeza. Demikian juga antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa perkataan yang mungkin tidak biasa kita gunakan. Cara bercakapan, cara aturan ayat berbeza, walaupun semua ini adalah bahasa Melayu. Demikian juga bahasa Arab. Ada dialek yang berbeza. Dialek Palestin ataupun kawasan Syam, di Syria, Palestin, Jordan, di kawasan Syam berbeza dengan dialek yang ada di Mesir, dengan dialek yang ada di Algeria ataupun Tunisia, ya. Cara percakapan walaupun bahasa Arab yang sama, dialek yang berbeza. So apabila Huzaifah bin Yaman mendengar orang membaca ayat Quran mengikut dialek tempatan, tidak seperti mana qiraat yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebimbangan mula timbul. Di sinilah Huzaifah bin Yaman, kebimbangan timbul ni kemungkinan besar akan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan dialek-dialek ini. Oleh itu, Huzaifah bin Yaman telah bertemu dengan Uthman bin Affan, mencadangkan supaya menjaga hubungan umat Islam agar tidak berpecah belah kerana qiraat mereka membaca ikut qiraat ataupun dialek masing-masing yang tidak diturunkan pada Nabi Muhammad. Jadi Uthman mengambil keputusan untuk mengumpulkan Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang berbeza seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, qiraat yang mutawatir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, agar orang ramai tidak membaca Al-Quran ikut dialek masing-masing, ya. Dan tidak dinafikan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy, Arab Quraisy. Namun demikian ada beberapa dialek-dialek yang berbeza-beza. Tentang dialek ini qiraat saya akan jelaskan kemudian, ya. Cuma contoh yang mudah lah tuan-tuan dan kita di Malaysia, kita baca bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Qiraat Hafs kita baca Maliki Yaumiddin. Perhatikan dengan panjang kan, Maliki Yaumiddin. Tetapi ada juga qiraat yang lain, qiraat Qalun contohnya, beberapa qiraat yang lain membaca tanpa alif, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Ini contoh qiraat yang berbeza, ya. Banyak lagi contoh-contoh yang mungkin saya boleh ambil sekadar contoh, ya. Qiraat Hafs yang ada di Asia Tenggara ni, kita banyak menggunakan Hafs dan majoriti umat Islam di dunia membaca ikut qiraat Hafs. Contohnya ayat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ini dalam qiraat Hafs. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Tunisia, pergi ke Algeria, Morocco, mereka lebih membaca dengan qiraat Warsh. Cara Warsh membaca berbeza sikit, ada perbezaannya. Saya bacakan untuk tuan-tuan menjadi rujukan tuan-tuan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala
insanu ma laha. Perhatikan, ini contoh perbezaan qiraat. Dan qiraat seperti ini adalah seperti mana yang diturunkan pada Nabi Muhammad dengan 7 huruf. InsyaAllah kita akan lihat lebih detail nanti. Cuma saya nak gambarkan sini, dapat gambaran bahawa ada qiraat yang berbeza. Jadi Sayyidina Uthman mengambil tanggungjawab ini untuk mengumpulkan Al-Quran dan dijadikan dalam satu mushaf mengikut kiraat seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar orang ramai tidak membaca Al-Quran ikut dialek mereka sendiri, ya. Dan sekali lagi, Zaid bin Thabit ditugaskan untuk mengetahui mengumpulkan Quran dalam bentuk mushaf dalam qiraat berbeza ini bersama dengan Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Abdul Rahman bin Harith radhiyallahu anhum. Mereka semua di antara orang yang diberi tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis dalam bentuk mushaf. Dan Uthman telah pun berpesan pada mereka, jika kamu semua berbeza bacaan dengan Zaid bin Thabit sebagai bacaan Al-Quran, maka tulislah Al-Quran dengan dialek Quraisy, kerana Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy. Namun demikian tidak dinafikan ada beberapa ayat yang bukan daripada dialek Quraisy. Sebab itulah Sayyidina Umar sendiri pernah bertanya apa itu ghislin, aliyin. Dia sendiri tidak memahami perkataan ini, walaupun Sayyidina Umar adalah di antara orang yang mahir dalam bahasa Arab dialek Quraisy. Kemudian mushaf yang ada itu telah pun dikumpulkan dan dibukukan dalam bentuk mushaf. Satu nuskah dihantar ke Mekah, kemudian ke Kufah, ke Basrah, ke Damsyik. Satu disimpan di Madinah dan satu lagi disimpan sendiri oleh Sayyidina Uthman sebagai khalifah ketika itu. Jadi inilah peringkat yang ketiga, bagaimana Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf dengan qiraat yang berbeza-beza. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ada mushaf dalam qiraat Qalun, qiraat Warsh dan sebagainya. Namun semua qiraat ini warid ataupun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril dengan qiraat yang mutawatirah yang diturunkan sejelas kepada Nabi Muhammad SAW. Ini peringkat ketiga, ya. Peringkat pertama tadi zaman Nabi Muhammad, peringkat kedua zaman Abu Bakar, peringkat yang ketiga zaman Uthman, dan peringkat keempat selepas wafatnya Uthman. Bagaimana Al-Quran terus terjaga. Allah mengambil tanggungjawab untuk menjaga Al-Quran dengan Allah menjadikan ramai di kalangan umat Islam yang menghafal Al-Quran. Bukan itu saja, Al-Quran terus dicetak dan disebarkan seluruh dunia, sehingga ada depan kita mushaf-mushaf. Walaupun kita tidak hafal, kita ada satu mushaf yang jelas, ya. Kita ada satu Quran, satu mushaf, walaupun ada qiraat yang berbeza-beza. Baik. Dua perkara di sini. Yang pertama, hafalan umat Islam. Tuan-tuan dan sekalian, untuk makluman tuan-tuan dan sekalian, tidak ada kitab di dunia ini yang dihafal oleh manusia daripada awal hingga akhir, kulit ke kulit, huruf ke huruf, satu persatu dihafal oleh jumlah manusia yang begitu ramai, melainkan Al-Quran saja. Walaupun ada hadis-hadis Nabi, bukan hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni ada di kalangan umat Islam yang menghafalnya, tapi jumlah mereka jauh lebih kecil berbanding dengan mereka yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas semua sama, huruf ke huruf. Tidak ada perbezaan. Yang ada perbezaan hanyalah perbezaan qiraat. Jadi Allah mengambil tanggungjawab untuk menjaga Al-Quran ini dengan menjadikan para ataupun umat Islam ramai yang menghafal Al-Quran sehinggalah sekarang ini. Sehingga sekarang ini walaupun ada orang yang cuba untuk memalsukan ayat Quran ataupun ada ayat Quran yang cuba dibuang hurufnya ataupun diletak baris yang berbeza, ada umat Islam yang dapat memperbetulkan ayat ini sebab ramai umat Islam yang menghafal Al-Quran. Dan satu-satunya kitab Al-Quran, satu-satunya kitab di dunia ini tuan-tuan, di mana yang menurunkan Al-Quran
Al-Quran. Pertamanya menjamin keaslian, dan yang kedua, Allah SWT sendiri menjamin bahawa Al-Quran tidak ada siapa yang dapat mencabar kehebatan Al-Quran. Al-Quran tetap terjaga. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ini di antara sebab Dr. Gary Miller memulai agama Islam apabila beliau teruja melihat mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Dan juga di antara sebab Joseph ST memeluk agama Islam ketika mana beliau ingin berdebat dengan seorang Muslim yang bernama Muhammad daripada Mesir. Ketika itu Yusuf ST bersama dengan isterinya, ayah dia dan ibunya. 4 orang ni, Yusuf ST, isteri beliau, ayah dia dan ibunya. Keempat-empat ini membawa Bible yang berbeza, versi yang berbeza. Jadi dia nak berdebat dengan seorang Muslim yang bernama Muhammad di Mesir. Soalan yang pertama yang ditanya, versi Quran mana yang kamu bawa? Lalu brother Muhammad ini menjawab, bagi kami hanya ada satu Quran, di mana sahaja Quran yang sama, tidak ada berbeza. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ambillah Quran yang ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Thailand, Singapura, bandingkan dengan Quran yang ada di negara Arab, di Afrika, di Amerika, di Meksiko, dan di mana sahaja, kita tetap akan dapat Quran yang sama. Yang beza hanyalah kiraat-kiraat yang mutawatirah pada Nabi Muhammad, itu sahaja. Tetapi itu dengan disiplin yang telah pun yang ada disiplinnya bagaimana perbezaan kiraat ini. Namun demikian, ia tidak berlaku dalam Bible. Ayat dalam King James Version tidak sama dengan ayat dalam New International Standard. Dan Bible ada banyak versi yang berbeza-beza, dan tidak ada satu pun di antara versi-versi ini yang sama antara satu sama lain berbanding dengan Al-Quran. Tonton ambillah contohnya Al-Quran dalam Quran Hafs dan Warsh, contohnya dia ada rules dia, ini kiraat yang berbeza, inilah perbezaan, yang lain sama. Dan tuan-tuan ambil Hafs yang ada di, sama ada Quran di Amerika, di Malaysia, di benua lain, semuanya sama, tidak ada perbezaan. Jadi peringkat yang keempat, bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran ini ialah dengan Allah melahirkan ramai para hufaz yang menghafal Al-Quran. Dalam masa yang sama, Al-Quran dicetak daripada zaman Sayyidina Uthman sampai sekarang kita ada mushaf yang ada sekarang. Tuan-tuan sekalian, keunikan Al-Quran ini, keunikan Al-Quran yang tetap terjaga keaslian ini tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Dan bukan hanya ia terjaga, tidak ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Walaupun ada orang nyatakan adanya kesalahan sudut grammar, tetapi kesalahan-kesalahan ini adalah daripada grammar yang dibawa oleh manusia. Allah yang menurunkan Al-Quran, bahasa Allah lebih tinggi berbanding dengan bahasa-bahasa manusia. Sebab itulah Dr. Gary Miller menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang membuat kajian, kemudian beliau menulis buku daripada hasil kajian ini, lalu beliau berani menabik dada bahawa buku yang beliau tulis ini langsung tidak ada kesalahan. Namun Al-Quran daripada dulu 1400 tahun yang lalu telah pun mencabar orang ramai. Kalau kamu ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekiranya kamu masih ragu tentang kebenaran Al-Quran yang turunkan pada hamba kami Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisuratin, bawalah satu surah. Sebelum ini dalam surah Hud Allah sebutkan bawa 10 surah. Dalam surah Al-Isra Allah sebutkan bawa satu Quran, satu buku. Manusia tidak mampu untuk menjawab cabaran ini. Allah sebutkan bawa satu surah. In kuntum shadiqin, panggillah saksi-saksi kamu, pembantu-pembantu kamu untuk membantu kamu. Namun nasib kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebab itulah dalam ayat yang ke-24 Allah SWT menjelaskan, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Seandainya kamu tidak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu, dan kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, walan taf'alu, fa illam taf'alu,
Sekiranya kamu tidak mampu melakukannya, maksudnya ada effort, ada usaha sebelum ini yang telah dilakukan untuk membawa surah yang lain yang dapat menandingi Al-Quran, namun usaha itu gagal, tidak dapat untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Lalu Allah ingatkan, kamu sampai bila-bila walan taf'alu, dan kamu sampai bila-bila tidak akan dapat melakukannya. Oleh takutlah kamu pada azab daripada Allah SWT yang bahan bakarnya adalah daripada tubuh manusia dan juga batu-batu yang jadi sembahan manusia. Dan tuan sekalian, inilah bagaimana penjelasan bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran. Al-Quran tetap terjaga sehinggalah hari kiamat. Al-Quran tetap terjaga. Walaupun ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memalsukan Al-Quran, tetap ada umat Islam yang mampu untuk memperbetulkan ayat Quran mana yang dipalsukan. Berbeza dengan Bible tuan-tuan ya. Berbeza dengan Bible. InsyaAllah tuan-tuan melihat dalam video-video yang saya upload dalam YouTube, tuan-tuan boleh duduk dan rujuk dalam hashtag Zaifuddin ni, banyak video-video yang saya upload tentang percanggahan-percanggahan ayat dalam Bible. Bagaimana banyaknya percanggahan-percanggahan, perbezaan-perbezaan ayat dalam Bible, bukan hanya di antara satu versi dengan versi yang lain ya. Lebih pada dua, terlampau banyak versi yang ada, daripada King James Version, New American Standard, New International Bible, Good News Translation dan sebagainya. Asasnya kitab Bible yang asli sudah tidak wujud lagi. Ini bukan kenyataan saya tentang ramai ilmuwan dunia di kalangan umat Kristian sendiri yang menyatakan demikian, bahawa kitab asli Bible seperti mana yang diturunkan sebelum ini sudah tidak lagi wujud. Berbanding dengan Al-Quran, kita boleh buktikan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih wujud lagi sampai sekarang. Inilah janji Allah SWT, di mana Allah SWT sendiri menjelaskan pada kita dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Jadi kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran yang agung ini ialah keaslian Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran yang ada depan kita sekarang ini adalah seperti mana yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya Jibril. Dan bertuah tuan-tuan sekalian, tidak ada umat di dunia ini yang mempunyai kitab panduan, kitab suci yang terjamin keasliannya sehingga sekarang, melainkan umat Islam. Tanyalah kitab-kitab suci yang lain, di manakah mereka boleh memberikan jaminan bahawa kitab ini tidak ada pemalsuan, kitab ini tidak ada kekurangan, kitab ini tidak ada kesalahan. Melainkan Al-Quran yang tidak ada kesalahan, yang tidak ada pemalsuan, dan ia bertepatan dengan ayat Allah SWT, di mana Allah menegaskan Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran itu. Sekian sahaja untuk kali ini tentang kuliah maghrib kita untuk kali ini. Semoga hidup kita sentiasa mendapat berkat, rahmat dari Allah SWT. Semoga Al-Quran akan menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.